ni siapa? Okey, soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Asagaya bin Abdullah dan Chancellor UPNM, Yang Berusaha Puan Fazilah binti Muhammad, Pendaftar UPNM, Barisan Pengurusan Tertinggi UPNM dan seterusnya, datuk-datuk, profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita berkesempatan pada 17 Januari 2022 ini untuk siri ke-7 syarahan ilmu pentadbir dengan tajuk perkongsian jom ketahui dan kenali cabang pengurusan akademik di UPNM dan tips perkongsian. Maaf sebab tekak saya sedikit nilah mengganggu. Penceramah kita pada pagi ini, saya yakin ramai kita dari akademik dan juga bukan akademik mengenali beliau, Yang Berusaha Encik Muhammad Fadil bin Zainul, Timbalan Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik atau lebih dikenali BPA. Encik Muhammad Fadil merupakan pemegang sarjana Pembangunan Sumber Manusia dari UPM dan pada 2019 turut telah mendapat Diploma Eksekutif Kompetensi dalam Pengurusan Bakat. Saya terangkan sedikitlah berkenaan sebelum ni di mana Encik Fadil telah berkhidmat. Sebelum berkhidmat di UPNM, beliau pernah berkhidmat di UPM pada 2004 sehingga 2006 dan berpengalaman juga di sektor swasta pada 2002 sehingga 2004 di Samsung SDI Malaysia Sdn Bhd sebagai pegawai sumber manusia. Siri kita pada pagi ini boleh diikuti secara Microsoft Teams dan juga boleh dilayari melalui Facebook Pejabat Pendaftar. Dan saya mohon semua hadirin yang berada di Microsoft Teams untuk mutekan suara, untuk tutupkan suara di mikrofon masing-masing. Dan sekiranya ada sebarang persoalan boleh dikemukakan pada akhir sesi. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Fadil bin Zainul untuk meneruskan syarahan ilmu kita pada pagi ini. Dipersilakan Encik Fadil. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua sahabat saya yang hadir pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya lah pada pagi ini untuk bersama-sama untuk kita berkongsi lah sedikit sebanyak beberapa ilmu lah yang cetek ni untuk saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Semoga dengan perkongsian ilmu yang diberi itu saya pun belajar bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kita apa yang saya ada tu kita akan berkongsi dan diharapkan ilmu yang ada itu akan menjadi satu kata nilai tambah kepada kita untuk memberi manfaat kepada kita untuk kita meneruskan apa orang kata meneruskan kejayaan kita dan juga kehidupan kita pada masa akan datang. Okey, saya terus kepada slide saya, iaitu yang pertama ya. Okey, ini adalah tajuk yang telah dimaklumkan oleh pihak Urusitia, Puan Zunairah, sahabat saya.
Okey, tadi Puan Zunarah pun dah orang kata dah mengenal, dah orang kata dah kenalkan saya lah sedikit. Tapi mungkin lebih molek lah kan. Saya sendiri pun memperkenalkan diri saya. Mungkin ada yang tak kenal saya, takut nanti kan kalau kita berjumpa kat tepi jalan ke tak kenal siapa saya. Jadi mungkin saya pun tak kenal juga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi marilah kita, orang kata pada pagi ini kita dapat sedikit sebanyak kita berkongsi lah. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta Okey. So setelah apa yang telah dimaklumkan oleh Puan Zunarah, saya sekarang ni adalah timbalan pendaftar sebagai ketua bahagian lah di pengurusan akademik. Untuk makluman, saya kena declare, saya mempunyai seorang isteri, gambar pun dah disertakan dengan seorang anak lelaki dan juga seorang anak perempuan. Saya rasa rakan-rakan kita pada pagi ni dah tahu dah macam mana inilah rupa isteri saya, anak-anak saya, anak lelaki dan anak perempuan. Besok-besok kalau jumpa kat tepi jalan ke kat pasar ke apa, tiba-tiba saya berjalan dengan orang lain tu, boleh terus hubungi hotline isteri saya lah. Mungkin ada apa orang kata hadiah dan juga gancaran misteri yang menanti anda kan. Okey. Dan juga pengalaman tadi telah dimaklumkan oleh Puan Zunarah ya. Saya daripada 2002 habis saya grad degree. Saya terus bekerja di sektor swasta selama 2 tahun. Semasa itu saya menjawab jawatan sebagai pegawai sumber manusia lah ataupun human resource executive di salah sebuah syarikat yang agak besar di Seremban, Senawang, iaitu Samsung SCDI Malaysia Berhad. Dan kemudian setelah 2 tahun saya bekerja di bawah sektor swasta, saya pada tahun 2004 saya pergi ke saya dapat kerja di UPM dan saya join ke sana. Dan alhamdulillah selepas itu apabila saya nampak iklan yang dikeluarkan oleh Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, saya cuba dan alhamdulillah sehingga kini saya berada di sinilah. Okey, dari segi penempatan untuk sedikit makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ni saya bekerja di Unit Pentadbiran dan Organisasi di Jabatan Pendaftar. Itu saya punya first attempt lah di UPNM. Kemudian saya dipindahkan di FKJ. Kemudian saya dipindahkan di FSTP. Dan kemudian saya pergi ke bahagian pengurusan akademik. Dan kemudian saya pergi ke bahagian semua manusia di Jabatan Pendaftar. Dan akhirnya sekarang saya di bahagian pengurusan akademik lah. Alhamdulillah. So ini adalah sedikit berkaitan dengan perkhidmatan saya seperti yang tertera di dalam slide. Saya rasa saya tak perlu bacakan, ada untuk makluman lah untuk kepada sahabat-sahabat saya pada pagi ini. Okey. Okey, ini adalah skop dan juga menu taklimat yang telah saya sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan, sahabat yang saya hormati, yang mana saya pecahkan kepada 3 section, 3 segmentation. Yang pertama, jom kenali pengurusan akademik. So saya akan ceritakanlah sedikit berkaitan apa itu bahagian pengurusan akademik. Mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang dah mengenali bahagian orang kata berkaitan function bahagian pengurusan akademik. Tapi mungkin ada juga yang masih cuba nak mengenali apa itu sebenarnya pengurusan akademik dan juga bahagian BP itu sendiri. So pada pagi ini saya mengambil kesempatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan untuk kita menyusurilah apa itu sebenarnya pengurusan akademik. Yang kedua, saya juga pecahkan kepada segmentation kepada cabaran BP pada masa hadapan untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan, yang mana saya yakin cabaran ini bukan saja di peringkat BP tapi juga di peringkat semua FPJB di UPNM. Dan seterusnya sedikit perkongsian lah. Perkongsian ini adalah berdasarkan saya nak kongsikan berdasarkan pengalaman saya dan juga beberapa tip perkongsian yang saya rasa berguna untuk saya dan juga kepada tuan-tuan sahabat saya pada pagi ini. Okey, ini adalah sedikit untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan struktur organisasi di bahagian pengurusan akademik yang mana PPA kita di bawah timbalannya Chancellor Akademik dan juga antarabangsa. Dan di bahagian ini saya mengetuainya dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya telah dibantu oleh 4 orang, iaitu seorang jejaka dan juga 3 orang wanita. Keempat-empatnya telah berpunya, maksud ada mempunyai isteri ataupun suami. So tak ada tempat kosong lah. Okey. Yang pertama adalah Puan Amy Maslinda binti Ottoman, yang mana beliau mengetuai unit pengurusan data, rekod dan juga pendaftaran khusus. Yang kedua adalah Puan Nurul Hafiza, mengetuai untuk unit peperiksaan dan pengijazahan.
Dan seterusnya Encik Khaizil bin Lokman iaitu unit pengambilan, kemasukan, promosi dan pemasaran. Dan yang terakhir adalah Puan Rini Sazrina iaitu mengetuai unit pentadbiran, pengurusan senat dan convocation. So saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada keempat orang ni lah yang mana banyak membantu saya. Mereka adalah merupakan orang kata tulang belakang ataupun tiang lah yang membantu saya bersama-sama dengan staf untuk kita memastikan bahagian pengurusan akademik berjalan dengan lancar dan juga efektif. Okey. So ini adalah enam orang kata bidang ataupun domain yang bagi pandangan saya, bagi pendapat saya, bagi seorang pentadbir akan lalui ataupun pernah lalui. Dengan adanya keenam ini adalah merupakan orang kata berteraskan kepakaran kami yang mana dengan adanya 6 domain ini akan orang kata menyelahkan kematangan kita lah dalam kita meneruskan kerjaya kita. Ini berlaku disebabkan adanya job rotation apabila ada job rotation terutamanya kepada pegawai tadbir yang mana setiap kita berpindah ke tempat yang baru kita akan orang kata memperolehi ataupun mendapat pengalaman yang baru dan pengalaman itu selalunya akan ada dalam 6 domain inilah. Okay, yang pertama pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Yang kedua adalah pengurusan hal ehwal akademik. Yang ketiga adalah pengurusan hal ehwal pelajar. Dan seterusnya adalah pengurusan pentadbiran dan organisasi. Dan dua lagi adalah pengurusan kewangan dan aset, dan terakhir adalah pengurusan penyelidikan. So saya pasti sahabat-sahabat saya yang berada dalam talian ini sekurang-kurangnya daripada 6 ini mungkin anda telah orang kata telah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 lah daripada kepakaran ataupun domain yang saya masukkan seperti yang tertera dalam slide. Okey. Tadi saya kata saya akan ceritakan berkaitan dengan pengurusan akademik. So sekarang ni ini adalah orang kata intipati lah berkaitan dengan pengurusan akademik. Di pengurusan akademik ni adalah 3 perkara yang perlu kita lihat lah. Yang mana dalam kita nak menguruskan pengurusan akademik yang baik dan efektif, 3 tunjang utama ni kita perlu berikan perhatian. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan pelajar. Kita faham pelajar adalah kita punya UPNM stakeholder kita. Tanpa pelajar siapalah kita kan. Jadi dengan adanya pelajar itu kita kena menguruskan mereka dengan tertib dan juga dengan baiklah. Okay, yang kedua adalah berkaitan dengan sumber manusia. So sumber manusia ni juga adalah amat penting dan kita nak menguruskan dan juga kita nak managekan kita punya pengurusan di dalam tempat kerja dengan sumber manusia yang cukup dan optimal, dan kita pandai menggunakan sumber manusia yang baik akan membantu sedikit sebanyaklah dalam perjalanan urusan kerja kita. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pelaksanaan dan pembangunan kurikulum. So ini adalah part of daripada pengurusan akademik yang mana contohnya saya ambil di fakulti ataupun pusat dengan adanya program-program yang efektif, program yang mempunyai wibawa. Jadi dengan adanya program-program tersebut kita akan membangunkan program-program baru. Jadi itu akan memberikan orang kata nilai tambah kepada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia lah untuk kita berkembang di masa yang akan datang. Okey, ini orang kata itulah, tengok pun dalam slide adalah macam perjalanan kan. So ini adalah perjalanan staff-staff ataupun pegawai-pegawai di bahagian pengurusan akademik daripada awal hingga akhir, meliputi ke semua section-section kerja tadilah yang saya telah bentangkan di peringkat awal tadi yang saya telah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. So saya recap balik. Okey, yang pertama kita akan memulakan dengan whatever pun kita akan mulakan dengan aktiviti promosi. So kita akan buat aktiviti promosi yang progresif kepada semua orang kata potential student kita di luar. Kalau untuk BPA kita akan fokus kepada pelajar undergraduate lah, iaitu pelajar SPM, STPM, matrik dan juga asasi. Yang mana kita akan buat aktiviti promosi ini kepada mereka, sama ada kita akan buat secara engagement ataupun collaboration bersama dengan pihak KPT, ataupun kita akan buat secara ni lah, macam sekarang ni kita banyak lebih kepada orang kata secara online lah dengan keadaan COVID yang melanda hampir 2 tahun lebih kepada negara kita. Jadi kita kena sesuaikan aktiviti promosi kita, sebab aktiviti promosi mesti dijalankan juga, nak tak nak. Tapi bagaimana caranya? Jadi pada masa sekarang ni kita lebih kepada buat secara online, dan alhamdulillah kita pun tahu berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh pengkaji lepas pun, sosial media ni adalah salah satu daripada orang kata platform yang
atraktif kepada young generation pada masa sekarang. Jadi kita gunakan semualah, kita gunakan Facebook, Instagram, semua kita gunakan. Jadi insyaAllah alhamdulillah walaupun kita orang kata cabaran kita pandemik ini tidak juga menjejaskan kepada pengambilan pelajar lah. Kita masih teruskan dan jumlah permohonan pelajar kepada ke UPNM pun alhamdulillah quite good dan masih lagi mengekalkan kita dalam kedudukan yang baik lah. Dan seterusnya kita pergi kepada proses pengambilan. Once kita dah promosi, kita akan buat pemanggilan kepada pelajar mengikut dasar dan juga peraturan yang telah ditetapkan. Okey. Dan seterusnya apabila kita dah buat promosi, pelajar pun kita dah buat pengambilan, dia akan masuk apabila dia masuk menjadi tugas Puan Amy lah di bawah unit rekod untuk merekodkan rekod-rekod pelajar dan juga membuat pendaftaran khusus bekerjasama dengan pihak fakulti dan juga pusat. Dan setelah mereka dah belajar di UPNM selama tempoh 14 minggu, kemudian kita kena jadualkanlah peperiksaan mereka sebab mereka akan menduduki peperiksaan mengikut semester-semester lah. So ini akan menjadi tugas Puan Nurul untuk memplotkan jadual peperiksaan. Ini juga kita akan buat bersama dan dengan pihak fakulti dan juga pusat. Dan seterusnya apabila exam pun dah sudah, jadi keputusan exam tu perlu diperakukan dan badan yang boleh memperakukan keputusan peperiksaan ni adalah Senat. Yang mana Senat adalah merupakan orang kata jawatan kawasan yang tertinggi lah berkaitan dengan akademik yang meluluskan hal-hal berkaitan dengan pengurusan akademik dan juga pengurusan dan juga pembangunan akademik. So kita dapatkan perakuan daripada Senat dan akhirnya apabila dapat perakuan Senat, selepas pelajar itu ingin dah sampai ke last station, maksudnya katalah contohnya program 3 tahun. Dah sampai ke semester akhir, kita akan buat audit penjezaan graduan kepada pelajar untuk menentukan sama ada mereka layak untuk bergraduan ataupun tidak, dan akhirnya kalau mereka layak bergraduan, mereka akan berconvocation. Dan seperti kita sedia maklum, pada tahun ini kita akan buat pada bulan Februari insya-Allah kan untuk pelajar kita, iaitu gabungan antara dua kohort 2020 dan juga 2020 dan juga 2021 insya-Allah. Okey, ini adalah secara umum orang kata cabang-cabang ataupun domain yang terlibat ataupun involved dalam pengurusan akademik secara umum, yang mana kalau kita berbicarakan berkaitan dengan pengurusan akademik, dia bukan saja manage kepada akademik itu, tapi melibatkan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan akademik yang perlu dijalankan oleh kita di universiti. Yang pertama melibatkan pengajaran dan juga pembelajaran, itu of course sepatutnya adanya student, adanya pensyarah untuk melakukan pengajaran dan juga pembelajaran itu, dan seterusnya kita ada penyelidikan dan penerbitan. Ini kita sebagai pentadbir ni kita akan bantulah pensyarah-pensyarah kita untuk maculah supaya kita mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh pihak universiti dan juga pihak KPT untuk menjadi salah sebuah daripada, selain kita melahirkan pelajar, kita juga ingin menjadi sebuah tempat yang baik dari segi penyelidikan dan juga penerbitan. Okey, dan seterusnya yang warna kuning itu adalah kolaborasi dengan industri. So nak tak nak sebagai sebuah universiti, sebab kita bukan sekolah, kita adalah universiti, kita kena ada engagement lah dengan pihak industri supaya dalam banyak perkara lah kita boleh dapat benefit daripada kolaborasi ini, yang mana dia juga menjadi check and balance kepada kita, yang mana apa program-program yang kita keluarkan tu adakah menepati ataupun yang diinginkan oleh pihak industri kepada pelajar kita. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, kita boleh lihat dari segi sudut pengajaran dan juga kualiti program yang kita keluarkan, dan juga pada masa sama kita juga boleh buat kolaborasi daripada benda lain lah, macam penerbitan dan sebagainya. Okey, dalam yang seterusnya adalah jaminan kualiti. Okey, pengurusan akademik ini pun kita juga terlibat dengan jaminan kualiti, yang mana setiap program-program kita perlulah melalui vetting. Contohnya kita sekarang adalah accreditation kan. Contohnya kalau bagi program-program yang mempunyai badan profesional seperti Fakulti Kejuruteraan contohnya, ataupun Fakulti Perubatan, dia ada badan-badan profesional dia yang orang kata melihat kepada kualiti program yang kita suturkan kepada pelajar-pelajar kita. Dan pada masa yang sama, MQA adalah salah satu orang kata rakan strategi semua universiti lah dalam melihat kualiti yang dikeluarkan oleh pihak universiti. Dan seterusnya tadi saya pun dah sekali simpulkan berkaitan dengan pengiktirafan dan accreditation lah dengan badan profesional. So ini adalah orang kata domain ataupun cabang-cabang yang melibatkan pengurusan akademik yang ada di UPNM, dan
juga di universiti-universiti awam yang lain. Okey. Okey, soalan kenapa bahagian pengurusan akademik ini penting kepada universiti? So kita lihat, saya percaya ada ada 3 perkara yang menyebabkan kenapa bahagian pengurusan akademik ini penting kepada sesebuah universiti. Okey, yang pertama disebabkan oleh fungsi dan juga tugas. Yang mana dengan adanya BP ini dia adalah menjadikan agenda dan juga tujuan perubahan sebuah universiti. Sebab kita tahu tujuan perubahan universiti adalah kita nak melahirkan produk kita iaitu student yang berkualiti dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak KPT dan juga universiti menjadi bukan saja seorang pelajar yang baik dari segi sasiah tapi juga baik dari segi akademiknya. So itu ada BPA memainkan peranan itulah dalam membantu peringkat universiti untuk menjayakannya. Okey, yang kedua adalah badan yang memastikan kualiti dan prosedur berkaitan pengurusan akademik mengikut peraturan. So di peringkat kami di bahagian BPA ini kita bekerjasama dengan beberapa bahagian yang berkaitan seperti pusat pembangunan akademik dan juga fakulti dan juga pusat untuk kita melihatlah dari segi kualiti dan juga prosedur berkaitan dengan tata cara ataupun prosedur yang berkaitan dengan pelajar dan juga akademik ini berjalan mengikut sistematik dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan dari segi good governance. So kita kena lihat bersama lah. So BPA a part of daripada peranan itu sendiri. Yang ketiga adalah menguruskan hal pengurusan akademik bagi pelajar yang merupakan stakeholder utama di universiti. So seperti yang saya maklumkan di awal tadi, stakeholder kita adalah pelajar. Jadi tanpanya pelajar siapalah kita. Jadi dengan itu pelajar ni adalah merupakan stakeholder yang penting kepada kita lah. So dalam kita menguruskan tu BP ini adalah salah satu daripada tempat persinggahan pelajar lah yang untuk sama ada bertanya ataupun kita nak membantu mereka dari segi berkaitan dengan akademik. Sama ada daripada peringkat pendaftaran khusus ataupun peperiksaan ataupun apa-apa sajalah yang berkaitan dengan tugas-tugas dan peranan di peringkat BPA. BPA perlu bantulah pelajar kita yang merupakan stakeholder kita. Okey, ini adalah jawatankuasa utama lah yang mana melibatkan BPA sebagai urusan. Saya gariskan di dalam slide ini. Yang pertama adalah mesyuarat senat. Kita sedia maklum senat ni merupakan mesyuarat tadi saya kata yang mesyuarat dengan peringkat yang tertinggi dari segi akademik. So BPA adalah memainkan peranan sebagai urusan. Dan di bawah senat ini kami dibantu oleh beberapa mesyuarat jawatankuasa kecil yang diketuai oleh TNC iaitu mesyuarat JPPA, JPSU, JPU dan juga JPIU. So dengan adanya keempat mesyuarat clearance ni, perkara-perkara telah dibincangkan di peringkat Timbalan Nak Chancellor dan akhirnya mana-mana yang bersesuaian akan dijadikan sebagai agenda lah untuk mesyuarat senat untuk diperlakukan oleh pengurusi iaitu Nak Chancellor kita. Yang kedua adalah BPA sebagai universiti adalah mesyuarat peperiksaan asasi dan diploma dan juga mesyuarat peperiksaan sarjana muda. So ini akan dilakukan setiap semester lah, setiap kalau kita ada beberapa semester tu, setiap kali tu kita akan buat mesyuarat yang berkaitan dengan peperiksaan lah, sama ada di peringkat asasi dan diploma ataupun di peringkat degree sarjana muda. Dan seterusnya kita juga ada BPA juga berperanan sebagai urusan untuk jawatankuasa utama di peringkat mesyuarat pemilihan kemasukan pelajar. Seperti saya dah mention tadi, road kerja bahagian pengurusan akademik ni adalah membuat promosi dan juga memilih pelajar untuk masuk ke UPNM bagi pelajar undergraduate. So ada satu mesyuarat yang akan dikendalikan oleh BPA sebagai urusan yang akan dipengurusikan oleh Timbalan Nak Chancellor akademik lah. Dan seterusnya kita ada mesyuarat yang terakhir iaitu mesyuarat jadual waktu kuliah. Ini pun meliputi ketiga-tiga tempat lah, iaitu asasi, diploma dan juga degree. Okey, tadi saya cerita berkaitan dengan tugas sebagai pengurusan akademik secara general ataupun secara umum. Sekarang saya nak lebih kepada spesifik lah. Ini saya rasa saya akan buat secara touch macam saja sebab bagi saya ini juga adalah penting sebab mungkin rakan-rakan sahabat saya yang berada dalam talian sekarang mungkin tidak mengenali unit-unit yang berada di BP ini secara secara khusus. Mungkin dengan adanya pada pagi ini perkongsian, saya mengharapkan supaya besok di masa akan datang jika ada
persoalan yang dikemukakan oleh pelajar ataupun mana-mana stakeholder kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh membantu pihak BPA untuk menyalurkan perkara itu kepada unit-unit yang tertentu mengikut tugas yang telah kita gazetkan lah. Okey, ini adalah unit pengambilan, kemasukan, promosi dan pemasaran akademik. So dia ada 4 bidang utama lah. Orang kata secara generalnya. Yang pertama, menguruskan pengambilan pelajar kategori lepasan SPM, STPM, matrikulasi, asasi dan juga diploma. Yang kedua, mempromosikan bidang-bidang yang ditawarkan oleh UPNM. Itu menjadi salah satu bertugas di bawah unit ini. Dan target grup mereka adalah pelajar, guru kaunseling, ibu bapa dan juga pemimpin masyarakat lah. So ini akan terlibat dalam kita punya orang kata target grup lah. Dan yang seterusnya pengambilan akan melalui BKPP ataupun UPU. Yang mana ini adalah orang kata peraturan atau proposal yang telah ditetapkan oleh KPT, yang mana setiap pengambilan mestilah melalui UPU, yang mana bukan saja bagi BPA di UPNM, tapi ini apply kepada semua public university dan juga universiti swasta. Itu unit yang pertama. Ini adalah unit yang kedua, iaitu unit pengurusan data, rekod dan juga pendaftaran khusus. Ini yang unit yang diketuai oleh Puan Amy tadi lah. So ada beberapa bidang pecahan tugas beliau, iaitu yang pertama menguruskan data rekod pelajar yang berdaftar di UPNM. Yang kedua membuat penawaran khusus. Yang ketiga menguruskan pendaftaran khusus. Dan seterusnya menjadi koordinator di antara stakeholder dan iaitu fakulti dan juga pusat, pengajian, kementerian ataupun penaja ataupun mana-mana lah yang memerlukan data ataupun input daripada peringkat BPA. Yang seterusnya menguruskan jadual waktu kuliah. Dan yang terakhir adalah menyediakan data yang berkaitan statistik yang diperlukan oleh stakeholder. Sebab kita di BPA ini pun menjadi pusat data center lah, yang mana kita pun membantu pihak universiti untuk mencapai beberapa contohnya MyMohim, Myra dan sebagainya, yang mana data pelajar diperlukan dalam kajian tersebut. Dan UPNM dan BPA adalah salah satu daripada tempat yang memberi input ataupun maklumat data kepada bahagian yang menguruskan data-data ini. Yang seterusnya adalah unit peperiksaan dan penjazahan. Okey, ini di bawah Puan Nurul, yang mana ada beberapa tugas beliau. Yang pertama, menyediakan jadual waktu peperiksaan, data peperiksaan dan juga dewan peperiksaan. So maksudnya dia akan menyediakan slot ataupun plot jadual waktu dan memastikanlah keadaan dewan berada dalam keadaan baik dan juga peralatan-peralatan yang diperlukan untuk peperiksaan. Kedua, beliau juga akan terlibat untuk melantik pelantikan untuk pengawas ataupun ketua pengawas dan pembantu pengawas. Dan seterusnya, jawatankuasa peperiksaan yang saya sebut di awal tadi itu, beliau lah yang akan menjadi sekretariat untuk menguruskan perjalanan jawatankuasa peperiksaan berjalan dengan lancar, dan dia akan engage dengan pihak fakulti dan juga pusat. Okey, seterusnya adalah dermaga peperiksaan universiti tadi. Dan akhirnya apabila keputusan telah diluluskan ataupun telah di-endorse di mesyuarat senat, beliau akan mengeluarkan keputusan peperiksaan rasmi lah untuk diedarkan kepada pelajar dan juga fakulti. Okey, now ini adalah unit pentadbiran, pengurusan senat dan sekretariat convocation. Ini adalah unit yang terakhir di bahagian pengurusan akademik. Yang pertama adalah mengatur dan menguruskan senat. So di peringkat unit ini ialah yang sebagai sekretariat untuk menguruskan mesyuarat senat. Kita juga mengeluarkan takwim. Saya tak tahu kita akan mengeluarkan takwim sebelum masuk ke tahun baru untuk kita edarkan kepada semua rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat kita untuk pemakluman bilakah tarikh senat akan dilakukan, supaya setiap pegawai dan juga pihak pengurusan yang lain dapat bersedia lah untuk jika jika ada input atau agenda yang nak dimasukkan, mereka dah lebih awal tahu bilakah tarikh senat yang akan diadakan mengikut tentatif lah. Okey, seterusnya menguruskan pentadbiran dan pengurusan BPA. So ini adalah pada masa sama adalah unit yang sebagai unit admin lah di BPA untuk menguruskan segala berkaitan dengan BPA. Yang ketiga, menyelaraskan dokumen prosedur kerja dan pengurusan pentadbiran, menguruskan dan menyelaraskan pengurusan kewangan, rekod, aset inventory, dan juga yang akhir adalah jika ada data-data berkaitan dengan senat ataupun sebagainya, unit ini akan membekalkan maklumat berkaitan. Okey, ini adalah saya tahu kebanyakannya dah tahu, tapi mungkin pada masa sama yang tidak orang kata mungkin tak berapa tahu dia punya figure dia. Okey, ini adalah untuk makluman.
program akademik UPNM kita ada tiga kita ada tiga untuk asasi lepas SPM dan yang setara. Kita ada asasi perubatan, kita ada asasi kejuruteraan dan teknologi, dan kita ada asasi pengurusan. Itu tiga asasi kita. Dan kita ada 4 diploma. Diploma adalah untuk pelajar lepasan SPM dan juga setaraf. Dan seterusnya kita ada 18 adalah untuk program ijazah sarjana muda untuk lepasan STPM dan juga setaraf. So saya akan detailkan nanti berkaitan dengan program-program ni. Okey, ini adalah fakulti-fakulti dan juga pusat-pusat yang berorientasikan ataupun berteraskan akademik yang ada di UPNM. So masa sekarang ni kita ada beberapa fakulti dan juga pusat lah. Okey, ini adalah durasi pengajian program asasi dan diploma. Untuk makluman, untuk program asasi pertahanan kita ada 3 tadi seperti yang saya dah mention di awal tadi. Dan dia durasinya adalah selama 1 tahun, iaitu mengambil masa 2 semester. Dan bagi program diploma, diploma kita sekarang ni ada 3 di bawah Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, yang mana program diploma kita adalah 5 semester dan 2 tahun setengah untuk makluman sahabat-sahabat sekalian. Dan seterusnya kita ada Akademi Kecergasan Pertahanan juga menawarkan program diploma yang mana sama waktunya durationnya adalah 5 semester 2 tahun setengah. Okey, pada masa sama ini adalah program degree ataupun sarjana muda kita. Kita ada di Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan yang mana menawarkan satu program, iaitu program ijazah sarjana muda Doktor Perubatan, yang mana program ini mengambil masa 5 tahun yang mana 5 tahun untuk 10 semester. Dan seterusnya Fakulti Kejuruteraan kita ada 3 program sarjana muda, iaitu yang pertama sarjana muda kejuruteraan awam, yang baru adalah kejuruteraan awam kepujian. Dan yang seterusnya sarjana muda kejuruteraan mekanikal kepujian, dan yang terakhir adalah sarjana muda kejuruteraan elektrik dan elektronik dengan kepujian. So ini program ni mengambil masa 8 semester 4 tahun. Dan seterusnya adalah Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan, ada beberapa program. Ada empat program di bawah FSTP, dan keempat program ini mengambil masa 3 tahun dan 6 semester. Okey, dan terakhir adalah Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan, ada 2 program yang mana ini adalah juga di bawah fakulti yang sama, cuma ini adalah jabatan Jabatan Maritim. Kita ada 2 program, iaitu yang mana 3 tahun 6 semester. Okey, kita juga ada di Pusat Bahasa satu program, iaitu sarjana muda Sains Sosial, Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya, yang ini 3 tahun 6 semester. Dan Akademi Kecergasan Pertahanan selain menawarkan program diploma, mereka juga menawarkan program degree, iaitu sarjana muda Sains Kecergasan Pertahanan, yang mana adalah 3 tahun 6 semester. Dan di Fakulti Pengurusan Pertahanan ada beberapa program, yang mana program mereka adalah 3 tahun 6 semester, iaitu sarjana muda pengajian strategi, sarjana muda pengurusan sumber manusia pertahanan, sarjana muda pengurusan pertahanan dan keselamatan, dan yang terakhir adalah dan seterusnya adalah sarjana muda pertahanan dan keselamatan Islam. Selain daripada itu, mereka juga ada sarjana muda Sains Kepujian Kepolisian Keselamatan Global dan Perisikan, dan sarjana muda hubungan antarabangsa, diplomasi dan keselamatan antarabangsa. Kesemua program ini adalah 6 semester 3 tahun. Okey, alhamdulillah pada tahun lepas bahagian pengurusan akademik dan dengan rakan strategik kami lah, bahagian teknologi maklumat dan komunikasi, yang mana kita telah berjaya mendapat anugerah inovasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam Majlis Hari Inovasi dan Majlis Anugerah Hima tahun 2021, yang mana kita mempertandingkan sistem e-tawaran dalam anugerah tersebut. Dan alhamdulillah kita ni lah universiti telah melihat perkara itu dan memberi anugerah itu kepada pihak kami. So alhamdulillah atas anugerah yang telah diberi. Dan untuk makluman kepada tuan-tuan dan juga tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, saya ingin maklumkan jugalah inovasi ini adalah menjadi salah satu daripada main agenda lah di peringkat bahagian pengurusan akademik. Selain kita meneruskan, kita meneruskan ataupun kita buat kerja kita seperti biasa, rutin kerja, kita kena melihat juga kepada inovasi. Inovasi itu kita lihat kepada inovasi kerja, yang mana apakah inovasi yang boleh kita lakukan dalam kita nak
meringkaskan kerja kita agar kerja itu lebih sistematik, efektif dan juga efisien. So apabila perkara ini menjadi orang kata salah satu daripada main fokus saya dan juga rakan-rakan saya di BPA, dan insyaAllah pada tahun ini kita juga ingin merancang beberapa jugalah perkara-perkara yang berkaitan dengan inovasi ini untuk kita laksanakan, yang mana melibatkan orang kata sistem IT. Antaranya dashboard BP. Alhamdulillah dashboard BP ni pun kita dah berada dalam peringkat akhir, dan kita hampir boleh launch perkara itu. Kita juga ingin melihat pada e-pocket student, yang mana kita nak merancangkan satu sistem kita nak buat supaya pelajar boleh lihat dalam menggunakan tablet ataupun phone mereka maklumat-maklumat berkaitan dengan jadual peperiksaan, jadual pendaftaran, kursus-kursus dapat dilihat dalam itu dan membantu pelajar lah. Ya. Pada masa sama kita juga ingin melihat e-daftar, e-graduan dan juga beberapa perkara lagi lah. InsyaAllah ini adalah menjadi dalam orang kata perancangan di peringkat bahagian pengusahaan akademik pada tahun ini, dan saya mohon sokongan dan juga bantuan daripada rakan-rakan lah supaya kita dapat merealisasikanlah perkara ini. Okey. Ini contoh Facebook yang telah diwujudkan oleh pegawai-pegawai di bahagian pengusahaan akademik. Kita juga macam tadi saya kata kita ada Instagram, kita ada YouTube, Twitter, semua sosial media yang ada kat Malaysia ni kita cuba ceburilah. Okey, sebelum kita pergi kepada segmen yang seterusnya, marilah kita lihat bersama-sama pada pagi ini, pagi yang kata tak cerah, tak mendung ni, untuk apakah maksud happiness kepada kita. My name is Betty Turpan. How long's your board? How old am I? I'm 101. 104. Who said I was 80? So many people think happiness has to be a lot of money. Don't get me wrong, you need money. But don't make money the main thing. It's your attitude. Up all the time. Never mind this down stuff. When I was young, I was a very happy person, and I still am. I just felt good inside. Be yourself and smile. It's so easy to be nice. When people are nice, you're nice. If they're not nice, walk away from them. And just be a good person, physically and mentally. All those things are important. You have to have beautiful memories that when you're old like me, you can remember. And if that makes you happy, it's a good life. Okey, terima kasih atas perkongsian makna happiness kepada kami lah yang berada dalam talian. Thank you very much. Okay, now kita go kepada cabaran masa hadapan untuk kita pada pagi ni saya berkongsi dalam syarahan ilmu ni. Syarahan ilmu ni kita boleh buat dalam banyak bentuk kan. Tapi kalau kita duk baca dalam slide kan tak menjadi tu. Jadi kita sulamkan pada pagi ni supaya tak bosan dengan beberapa perkara lah salah satunya kita lihat tadi video tadi Okay, cabaran masa depan Okay, ini adalah cabaran masa depan yang bagi saya lah yang mana yang dihadapi oleh bahagian pengurusan akademik, dan saya percaya dan saya juga yakin cabaran ini bukan saja orang kata melanda kepada bahagian pengurusan akademik, tapi sebenarnya benda ni pun memberi kesan dan impact kepada rakan-rakan saya pada pagi ini yang saya hormati, yang mana apabila kita berbicarakan berkaitan dengan norma baru, berbicarakan dengan orang kata pandemik, COVID, yang mana kita sedia maklum dan kita sedia tahu hampir 2 tahun lebih yang mana kita menghadapi perkara ini apabila berlakunya kata pandemik ni yang tidak memberi signal kepada kita ataupun amaran kepada kita, yang mana benda ni apabila tak ada signal tak ada amaran tu, jadi kita terpaksa orang kata menyesuaikan diri kita, bukan saja diri kita tapi juga kerja kita kepada perkara yang baru ini, cabaran yang baru ini. Jadi benda ni pada awalnya adalah orang kata bukan saja menjadi cabaran yang amat kritikal kepada bahagian pengurusan akademik, tapi saya percaya juga kepada rakan-rakan ini. Tapi alhamdulillah setelah habisnya pandemik ni masih lagi berterusan dengan yang telah kita buat.
Tapi akhirnya kita telah orang kata menemui titik orang kata pertemuan ataupun titik apakah yang apabila berlakunya perkara-perkara ini, apakah yang perlu kita lakukan dalam kita menghadapi norma-norma baru. So di peringkat bahagian pengurusan akademik, saya nyatakan beberapa cabaran lah. Okay, yang pertama berkaitan dengan penyusunan semula proses kerja ataupun restructure dalam era pandemik, yang mana seperti saya maklumkan, saya rasa tuan-tuan pun mana-mana yang orang lama tahu, proses kerja untuk pengambilan pelajar adalah kita buat secara face to face, bersemuka, yang mana kita ada jom masuk U, karnival pengajian tinggi, yang mana kita akan keluar ke lapangan field, yang mana kita akan berjumpa dengan rakan-rakan komuniti yang lain, universiti yang lain, potensial pelajar yang lain, untuk kita melakukan orang kata promosi, untuk kita attract pelajar untuk join masuk ke UPNM. Tapi dengan adanya berlakunya norma baru ini atau pandemik ini dalam masa tempoh sebelum ini, hampir 2 tahun lepas, perkara itu tidak boleh dilakukan. Jadi apabila perkara itu tidak dilakukan, kita tak nak buat promosi. Dan kita tak buat promosi, macam mana pelajar nak pelajar nak berminat ataupun mengetahui UPNM tu dan ingin masuk kepada UPNM. Jadi promosi tetap perlu dijalankan, tapi dengan menggunakan dengan inilah kita adjust dengan kita adopt dan adapt cabaran dan kita cuba gunakan dan kita buat kajian, itukah cara yang sesuai yang bila berlakunya pandemik ini. So, antara yang kita lakukan adalah tadilah kita boost up ataupun kita fokus kepada orang kata platform yang lain, iaitu platform media. Yang mana sosial media kita tahu kajian pun telah menunjukkan yang mana young generation ni pada masa sekarang ni mereka memang menggunakan 100% lah kepada sosial media ni dalam mereka mendapatkan maklumat ataupun berkongsi maklumat, apa sahaja maklumat, termasuklah berkaitan dengan institusi pengajian tinggi dan juga akademik. So, kita bagi perusahaan ambil mengambil itu sebagai salah satu cabaran kita, dan kita pun meningkatkan kata kita punya kerja dan juga keupayaan supaya daripada kita bekerja secara face to face, kita menggunakan media sosial itu sebagai salah satu platform untuk kita menjadikan dia untuk kita meneruskan kerja kita dalam melakukan promosi untuk. Yang kedua adalah berkaitan dengan peperiksaan. So, kita sedia maklum kalau keadaan normal sebelum ni, peperiksaan akan dibuat secara face to face. Masa kita belajar dahulu kita buat secara face to face, dibuat peperiksaan kan. Tapi apabila berlakunya pandemik 2 tahun lepas, perkara itu tidak dapat dilakukan, dan itu menjadi orang kata cabaran kepada peringkat kami dan juga pihak pengurusan pada waktu itu untuk memikirkan cara apakah yang untuk kita nak buat juga peperiksaan, tapi dalam keadaan yang terkawal, yang mana kita ada orang kata kalau ada orang kata sebab masa itu kes tinggi, tak adalah pelajar dijangkiti, kita sendiri dijangkiti oleh virus COVID ni kan. So pada masa itu kita kena buat balik prosedur, tata cara, peraturan, yang mana peperiksaan dibuat secara dalam talian, yang mana benda ini adalah perkara baru pada waktu itu dan menjadi satu cabaran lah, bukan saja di peringkat bahagian perusahaan ini, tapi juga di peringkat komuniti dan perusahaan. Kepada pelajar jugalah, dia nak mengulang kaji sebelum ni apabila dengan pensyarah, mereka ada di kampus, senang untuk mereka orang kata direct untuk berjumpa dengan pelajar dan bertanyakan jika ada apa-apa saja masalah berkaitan dengan akademik. Apabila dengan COVID ni, pelajar kita sedia maklum, pada waktu tu kita semua pelajar bukan saja di UPNM tapi di universiti lain juga, mereka berada di rumah, bukannya berada di kampus, di kampus. So ini menjadi orang kata cabaran kepada mereka dan juga kita juga dalam kita nak menguruskan bagaimanakah supaya walaupun pelajar ni berada di kampus, tapi orang kata sistem pengajaran dan pembelajaran di deliver dalam keadaan yang teratur dan juga keadaan yang sistematik, supaya ilmu yang kita beri itu kepada pelajar itu still ongoing dan mereka faham kepada apa yang mereka ikuti lah. So dan pada waktu itu juga antara cabarannya adalah kita sebabkan pada waktu ada setengah waktu tu yang mana kita kampus tidak dibuka disebabkan oleh atas arahan kerajaan juga MKM. Jadi urusan kerja tu banyak kita buat kerja di rumah lah. Jadi walaupun kita berada di rumah tapi urusan kerja tetap dijalankan dan kita menggunakan kita terpaksa menggunakan alternatif lain seperti email, hotline ataupun inilah secara Meet. Sebelum ni mana kita tahu pasal Meet ni kan, tapi Meet ni dah ada sebelum ni dah lama, tapi kita tak boost up ataupun kita tak gunakan secara optimum. But now disebabkan oleh pandemik itu dan kita telah adjustkan hidup kita,
dan orang kata taklimat ataupun perkongsian ilmu seperti dalam ni dah jadi satu perkara yang biasa, sedangkan dahulu mungkin tidak digunakan secara optimum kan. Okey. Yang B adalah aktiviti promosi untuk menarik pelajar tadi. Saya pun dah saya dah sekali cerita tadi berkaitan dengan cara kita untuk kita mendapatkan promosi untuk menarik pelajar. Yang seterusnya antara perimbangan antara kerja dan juga kebajikan pelajar, kebajikan staf. So pada waktu tu kita sedia maklum, bukan sahaja di bahagian pengurusan akademik tapi di FPGB lain pun kita nak imbangkanlah antara orang kata menjadi cabaranlah di peringkat saya sendiri antara kerja yang kadang-kadang kerja itu adalah kerja yang kritikal, yang diminta dengan keadaan yang segera oleh pihak pengurusan universiti, dan juga pada masa sama dengan kita nak dealing dengan staff yang mana staff masa itu tak ada di tempat kerja, di kampus, berada di rumah. Bila berada di rumah ni macam menjadi satu cabaran lah, sebab kita pun tak dapat how sure kita yang dia engagement dia tu kerja 8 jam seperti kalau kat office kita nampak kan, buat kerja kita tak pasti, tapi kita nampak dia, kehadiran dia, visibility tu kita nampak. Tapi di rumah kita tak nampak. Jadi atas faktor kepercayaan, cabaran tu kita ni lah di peringkat bahagian pengurusan akademik, saya dan juga rakan-rakan saya, kita menguruskan dengan baik. Dan alhamdulillah kerja tu berjalan dengan lancar, dan apa saja orang kata maklumat ataupun perkara yang diminta oleh pihak universiti, walaupun berada dalam keadaan kita kata cabaran, kekangan pada waktu itu, alhamdulillah kita dapat deliver dengan baik lah. Dan mesti mengaplikasikan kemahiran ICT. So ini menjadi orang kata apabila berlakunya COVID ni, pandemik ni, secara tak langsung saya sendiri pun sebagai orang kata ketua bahagian di bahagian pengurusan akademik, saya sendiri pun kena orang kata kena ni lah kena belajar dan meningkatkan pengetahuan saya berkaitan dengan ICT. Contohnya seperti macam yang kita gunakan sekarang ni lah. Sebelum ni kita pun tak tahu macam mana nak sharing sharing dari segi kita punya data, slide melalui webinar macam ni, ataupun melalui Google Meet, ataupun apa-apa sajalah yang ada dalam talian yang digunakan pada masa sekarang untuk tujuan pembelajaran ataupun tujuan perkongsian ilmu. So kita pun tengah belajar, tak boleh nak beri kepada staff saja. Sebab pengetahuan ni, ICT ni adalah orang kata dia sentiasa berevolusi, dan kalau kita ketinggalan, kita akan apabila kita ketinggalan perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan pengurusan ICT, kita akan orang kata not up to date, ya. Okey, sebelum saya pergi ke segmen terakhir, kita tengok satu lagi slide. Okey, terima kasih. Kita terus ke inilah segmen saya, iaitu perkongsian minda. Saya nak macam saya kata di awal pagi tadi lah, kita berkongsi-kongsi lah. Mungkin perkara tu telah diketahui oleh sahabat-sahabat saya, tapi mana yang tak tahu tu kita berkongsi lah. Mungkin benda ni akan menjadi salah satu ilmu-ilmu yang berguna yang boleh kita manfaatkan di masa akan datang. Okey, apa yang saya nak kongsikan berkaitan dengan peranan pentadbir lah di Universiti Awam. Kita sudah ini adalah orang kata framework berkaitan dengan struktur di sebuah organisasi. Kalau kita tengok belah kanan tu, dari segi jawatan-jawatan strategik tu, kita ada akademik dan kita ada pengurusan profesional. Kita sudah tahu pengurusan profesional tu terdiri daripada beberapa ketua-ketua jawatan sampailah ke peringkat kita yang mana terdiri daripada pendaftar, bendahari, ketua pustakawan dan juga penasihat undang-undang. Lepas tu mengikut grade-grade masing-masing, yang mana mungkin terdiri sebagai pengarah ataupun ketua bahagian ataupun ketua bahagian.
dan seterusnya mungkin grade 44 menjadi sebagai ketua section ataupun ketua unit. Dan juga pada masa sama pun di UPNM pun kita pun di grade 41 pun dah ada lah yang menjadi ketua section ataupun ketua unit dan di sebelah satu lagi tu yang warna biru tu adalah pos-pos jawatan strategik lah yang tidak dikatakan. Okey, untuk menjadi seorang kriteria pentadbir yang baik ini bagi pandangan saya untuk kita kongsikan bersama pada pagi ini. Yang pertama, dia mestilah mempunyai berkemampuan untuk membawa perubahan strategik kepada agensi. Yang kedua, berkemampuan untuk memimpin orang bawahan. Yang ketiga, berupaya untuk menjadi penggerak ke arah mencapai visi dan misi agensi ataupun organisasi. Seterusnya, berupaya membentuk jaringan dalam dan juga luar agensi, dan seterusnya mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi. So, ini adalah kriteria pentadbir yang saya rumuskan untuk menjadi seorang pentadbir yang baik. Okey, peranan pentadbir ini saya pecahkan kepada 3P1K, iaitu 3P itu adalah perancang, pelaksana dan juga pemantau. 1K itu adalah keputusan lah. Okey, kalau kita tengok dari segi perancang, dia ada beberapa orang kata kriteria dia. Yang pertama, mempunyai pengetahuan, ada sumber, ada pengalaman dan juga pengaruh luaran. Dan bagi pelaksana, dia adalah mempunyai sumber yang mencukupi, masa yang tepat dan juga sokongan. Dan pemantau dia mempunyai juga sumber masa yang baik. Dia seorang yang analisis kepada keadaan semasa, fokus dan juga masa. Dan yang terakhir untuk keputusan adalah menepati perancangan, pandai menganalisa jurang dan akhirnya mengenal pasti isu. So 3P 1K. Okey, pemantapan bakat pentadbir. Okey, kalau kita lihat kita semua sahabat-sahabat semua tahu berkaitan dengan dasar latihan semua manusia perkhidmatan 6 bilangan 5 tu. Okey, dalam intipati kat situ sebenarnya dah menunjukkanlah beberapa perkara yang mana yang nombor satu adalah menyediakan anggota yang berkelayakan, berkelebihan dan juga berkompetensi. Yang kedua adalah mencapai hasil kerja berkualiti. Seterusnya meningkatkan kompetensi dan juga produktiviti. Yang keempat, membentuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif. Dan yang kelima, mewujudkan nilai cipta dan juga nilai tambah. Dan terakhir adalah menyediakan hala tuju kemajuan kejayaan. So kalau kita lihat rumusan ataupun intipati kepada dasar latihan semua manusia itu adalah menciptakan berkaitan dengan pemantapan untuk talent untuk pentadbir. Okey, ini adalah garis masa kompetensi. Kalau siapa yang dah biasa tengok rupa ni, benda ni memang dah ada diagram ni. Yang mana kalau kita tengok dari segi yang menegak tu adalah peringkat kita punya tu lah bermula daripada para penempatan sampailah peralihan dan yang bawah tu adalah tempoh perkhidmatan lah, tempoh perkhidmatan kita. So kalau kita tengok tu, kita sekarang berada dalam kedudukan yang mana? Kita yang bermula selalunya untuk yang 41 yang baru, kita akan dia akan bermula dengan perendahan kompetensi dah. Akan diberi latihan-latihan yang bersesuaian dengan dia punya bidang, dan akhirnya penerapan dari segi kompetensi itu, dan akhirnya terus pembangunan kompetensi, dan kemudian kita akan tingkatkan kompetensi mereka, dan apabila dah tingkat kita akan stabilkan dia, kita kukuhkan kompetensi dia, dan sebelum dia berada dalam tempoh ke 25 tahun perkhidmatan tu, sebelum dia orang kata nak beralih ke pencen ataupun bersara, dia akan ada peralihan kerjaya lah, supaya dia tak terkejut lah dengan apabila apabila dia pencen ataupun dia bersara, kita ada sediakan skill-skill ataupun kemahiran yang berkaitan dengan staff kita. Okey, ini adalah satu statement pentadbir yang profesional berperanan untuk membentuk respon terhadap tuntutan dan cabaran ke atas pengurusan untuk pastikan terus kekal relevan dan juga berdaya saing. So ini adalah antara yang orang kata titik penting berkaitan dengan untuk menjadi seorang pentadbir yang bukan sahaja profesional tapi seorang pentadbir yang bagus, yang mana dia mestilah respon kepada tuntutan ataupun cabaran, macam contohnya tadi yang macam saya dah ceritakan, apabila berlakunya pandemik, berlakunya COVID, takkan kita nak berada dalam situasi yang sama ataupun cara kerja sama. Jadi kita kena berubah dengan kita kena beri respon kepada cabaran dan juga tuntutan pada waktu itu supaya kita kekal relevan dan juga bersaing. Ini maksud dia lah. Pentadbir profesional adalah rakan strategik universiti yang berperanan dan mempunyai impak terhadap pengurusan universiti. So kita ni adalah rakan strategik. Saya mengharapkan di peringkat ketua-ketua, di peringkat ketua-ketua staf pertengahan dan juga staf bawahan, kita adalah bersama-sama, iaitu staf akademik, staf pengurusan dan juga staf pelaksana. Kita adalah rakan strategik. Kita kena selalu mengungkapkan perkataan itulah, kita adalah rakan strategik, sebab
tanpa salah satu daripada kata kluster ni, sama ada staf akademik ke ataupun staf pengurusan ke ataupun staf pelaksana, sesuatu universiti itu akan tempang lah ataupun dia akan runtuh. Sebab setiap staf memainkan peranan masing-masing, iaitu staf akademik dengan peranannya, staf pengurusan dengan peranannya, dan juga staf pelaksana pun mempunyai peranan. Staf pengurusan tak boleh buat kerja staf pelaksana tak boleh buat staf pengurusan, dan staf akademik tak boleh buat itu, tak boleh buat kerja ke staf pengurusan. Masing-masing ada peranannya dan juga kelebihannya. Jadi kita gunakan kekuatan masing-masing untuk kita menjadi sebagai rakan strategik lah. So kita tak boleh kata universiti ditubuhkan disebabkan adanya sesuatu kumpulan ini saja. Tidak. Ketiga-tiga kumpulan ini mempunyai peranan penting dalam segi menjalankan, orang kata nak menguruskan sebuah operasi di tempat kerja. Okey, soalan ni kita akan saya hanya zahirkan saja dan kita boleh jawablah masing-masing di manakah kita pentadbir profesional dalam masa depan universiti kita. So kita boleh jawablah masing-masing Okey, visi dan misi mestilah diiringi dengan tindakan yang boleh mengubahkan dunia. Okey, so segmen ni adalah kita kena tengok balik apa-apa saja pun kita tengok balik kepada akar kita, iaitu visi dan misi. Apa yang telah distatetkan ataupun yang telah ditulis dalam visi dan misi kita, dan kita sebagai sebuah operation ataupun organisasi, kita kena melihat kepada visi dan misi, dan daripada visi dan misi itulah kita akan jemakan dalam bentuk tindakan, yang tindakan itu akan memberi orang kata impact kepada organisasi kita lah, sama ada menjadi lebih baik di masa akan datang ataupun semakin teruk lah. Okay, peranan kita pada masa sekarang dengan kita kata tadi cabaran-cabaran baru yang perlu kita hadapi, yang dengan keadaan dunia ataupun cabaran yang uncertain ni, jadi kita kenalah mengintegrasikan dan menyatukan semua pelibatan dan aktiviti dalam pengurusan bagi merealisasikan hala tuju universiti. Okey, ini tadi saya dah sebut tadi, pentadbir sebagai rakan strategi. Jadi untuk menjadi sebagai rakan strategi ini adalah antara beberapa elemen ataupun karakter yang perlu kita ada. Yang pertama adalah menilai dan memahami persekitaran universiti. Yang kedua, menjalin kolaborasi dalam usaha penyelesaian masalah. Seterusnya, membentuk persefahaman secara profesional dengan ahli fakulti, menyebar luas maklumat strategik mengenai hal ehwal akademik, menterjemahkan visi misi universiti, menyumbang kepada kualiti pengalaman akademik, menyumbang kepada kecekapan dan kebersamaan pengurusan universiti, dan akhirnya seterusnya adalah membanggukan kemahiran dan keupayaan diri. Okey, ini adalah dia bukan tip lah kan, tapi yang saya nak kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat saya pada pagi ini, yang merupakan hasil daripada pengalaman saya lah. Pengalaman pun tak banyak, yang cetek saja. Tapi saya ambil kesempatan pada pagi ini untuk saya kongsikan. Sebab tu kalau tengok di bawah tu Muhammad Fadil Zainal 2021, sebab saya punya kata-kata lah kan. So saya menggariskan beberapa perkara yang pertama, untuk menjadi seorang pentadbir yang cemerlang ataupun baik, kita mesti tahu apa yang perlu dibuat dan kita kena peka. Itu yang pertama. Yang kedua, kena sentiasa membaca apa kehendak ketua. So kalau kita nak menjadi seorang pentadbir yang baik ataupun cemerlang, kita kena tahu apa sebenarnya demand ataupun request by kita punya ketua jabatan, dan daripada situlah kita boleh merencanakan ataupun kita strategikan kerja kita supaya mencapai kehendak yang telah desire by kita punya ketua. Yang ketiga adalah study karakter ketua. Itu pun penting juga. Itu berdasarkan pengalaman saya, kita perlu ada kemahiran untuk study karakter ketua tu, sebab setiap ketua ni berbeza-beza. Sebab kita fikrah manusia ni berbeza-beza. Ada ketua menjalankan kerjanya begini, ada setengah ketua menjalankan kerjanya begini. So itu adalah orang kata sifat manusia yang unik. Jadi kita kena adapt lah dengan dia punya karakter tu, supaya kita apabila kita bekerja dengan beliau, kita akan selari ataupun inline dengan beliau. Okey, yang seterusnya adalah inovasi dan juga kreatif. So dalam kita menjalankan kerja-kerja rutin kita mestilah mempunyai semangat ataupun sikap untuk cuba untuk buat inovasi kepada kerja kita dan berfikiran secara kreatif. Okey, yang seterusnya, cuba cari kelainan atau kelebihan yang tiada di kalangan rakan sejawat. Okey, so ini saya lah. Kita cubalah. Sebab kita ni kadang-kadang adalah rakan pentadbir yang sama. Jadi dengan adanya sedikit kelainan ataupun kelebihan ataupun kekuatan kita ataupun skill yang berbeza akan memberi nilai tambah kepada diri kita lah.
Okey, yang seterusnya adalah sentiasa terangkat pemikiran, jangan pertikaikan apa organisasi beri kepada kita. Tetapi selalu tanya setakat mana sumbangan kita ke organisasi dan adakah yang cukup. Okey, yang nombor yang F ni pun saya pun sentiasa orang kata sentiasa cuba melakukannya. Saya pun tak boleh juga. Kadang-kadang tu kita sebagai manusia tadilah, kita fikirlah manusia kadang-kadang ada setengah waktu, ada setengah masa kita mempertikaikan juga secara sama ada orang kata secara lisan ataupun di sudut hati kita kan. Jadi kita sentiasa inilah, kita kena sentiasa munasabah dan cuba inilah cuma berfikiran yang positif yang boleh agar apa-apa saja yang kita buat tu orang kata diberkati oleh Tuhan dan memberi kegembiraan seperti kita tengok tadilah video tadi kepada diri kita. Alright. Okey, ini adalah last saya rasa slide yang terakhir. Tadi saya cuba rangkumkan untuk menjadi great leader ni apa. So saya akan minta sahabat saya ni lah tolong ceritakan. Charlie Kim, who's the CEO of a company called NextJump in New York City, a tech company, he makes the point that if you had hard times in your family, would you ever consider laying off one of your children? We would never do it. Then why do we consider laying off people inside our organization? Charlie implemented a policy of lifetime employment. If you get a job at NextJump, you cannot get fired for performance issues. In fact, if you have issues, they will coach you and they will give you support, just like we would with one of our children who happens to come home with a C from school. It's the complete opposite. This is the reason so many people have such a visceral hatred, sort of anger at some of these banking CEOs with their disproportionate salaries and bonus structures. It's not the numbers. It's that they have violated the very definition of leadership. They have violated this deep-seated social contract. We know that they allowed their people to be sacrificed so they could protect their own interests. Or worse, they sacrificed their people to protect their own interests. This is what so offends us, not the numbers. Would anybody be offended if we gave a $150 million bonus to Gandhi? How about a $250 million bonus to Mother Teresa? Do we have an issue with that? None at all. None at all. Great leaders would never sacrifice the people to save the numbers. They would sooner sacrifice the numbers to save the people. Bob Chapman, who runs a large manufacturing company in the Midwest called Barry Waymiller, in 2008 was hit very hard by the recession, and they lost 30% of their orders overnight. Now, in a large manufacturing company, this is a big deal, and they could no longer afford their labor pool. They needed to save $10 million. So, like so many companies today, the board got together and discussed layoffs. And Bob refused. You see, Bob doesn't believe in head counts. Bob believes in heart counts. And it's much more difficult to simply reduce the heart count. And so they came up with a furlough program. Every employee from secretary to CEO was required to take 4 weeks of unpaid vacation. They could take it any time they wanted, and they did not have to take it consecutively. But it was how Bob announced the program that mattered so much. He said, it's better that we should all suffer a little than any of us should have to suffer a lot. And morale went up. They saved $20 million. And most importantly, as would be expected, when the people feel safe and protected by the leadership in the organization, the natural reaction is to trust and cooperate. And quite spontaneously, nobody expected, people started trading with each other. Those who could afford it more would trade with those who could afford it less. People would take 5 weeks so that somebody else only had to take 3. Leadership is a choice. It is not a rank. I know many people at the senior-most levels of organizations who are absolutely not leaders. They are authorities, and we do what they say because they have authority over us, but we would not follow them. And I know many people who are at the bottoms of organizations who have no authority, and they are absolutely leaders. And this is because they have chosen to look after the person to the left of them, and they have chosen to look after the person to the right of them. This is what a leader is. I heard a story of some Marines who were out in theater, and as is the Marine custom, the officer ate last, and he let his men eat first. And when they were done, there was no food left for him.
And when they went back out in the field, his men brought him some of their food so that he may eat. Because that's what happens. We call them leaders because they go first. We call them leaders because they take the risk before anybody else does. We call them leaders because they will choose to sacrifice so that their people may be safe and protected, and so their people may gain. And when we do, the natural response is that our people will sacrifice for us. They will give us their blood and sweat and tears to see that their leader's vision comes to life. And when we ask them, why would you do that? Why would you give your blood and sweat and tears for that person? They all say the same thing. Because they would have done it for me. And isn't that the organization we would all like to work in? Thank you very much. Thank you. Okey, terima kasih banyak-banyak. So, sebelum saya tamatkan ataupun saya serahkan majlis kepada Puan Zunairah, sahabat saya sebenarnya pagi-pagi tadi saya ada buat pantun tapi saya lupa nak cakap. Tapi saya buat pantun penutup lah Okey. Apa je pantunnya? Kejap Kejap. Pun ambil pantun dulu. Jawab. Tak payah jawab lah sebab tadi pagi tak bagi jawapan. Okey. Merdu bertingkah alunan suara. Kadang tak sedar tersilap kata. Anda terlanjur patah bicara. Serendah hati kemaafan dipinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada Puan Sunai untuk meneruskan majlis kita pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Encik Mak Fadil Zainul atas syarahan kita pada pagi ini. Saya tak pandai berpantun. Cik Fadil, minta maaf. Tak reti nak jawab pantun tu. Sebab tahu Puan Sunai tak tahu, itulah saya saja bagi pantun. Senang, tak ada jawapan. Sebab tak reti. Okey, Cik Fadil, untuk ni kita boleh buka untuk soalan, satu atau dua soalan sekiranya ada yang ingin bertanya ataupun memberi pandangan ke. Saya bukakan kita buka kepada audiens pada pagi ini. Saya tengok ada ni Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membeli pantun tadi. Boleh tolong saya CD. Daun selasih, daun keladi, terima kasih. Jumpa lagi. Okey, Cik Fadil, kita berbalik kepada sesi Q&A. Okey, kalau kita lihat di sini dan kita berbalik kepada pengalaman Cik Fadil selama berkhidmat di UPNM, kita lihat Cik Fadil dah berkecimpung dalam human resource, HR, sumber manusia dan pengambilan pelajar di bahagian pengurusan akademik. Jadi terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi sepanjang berada di kedua-dua tempat ini. Satunya adalah pemilihan pegawai ataupun kita katakan lantikan pegawai, dan satu lagi adalah lantikan pelajar, pemilihan pelajar. Saya ingin kupas di sini mengenai apakah cabaran yang pernah dilalui oleh Cik Fadil sepanjang berada sebagai lembaga pemilih atau penilai untuk kedua-dua sektor inilah, dua-dua unit ini. Dan apakah kriteria yang menjadi punca utama ataupun nilai tambah yang dinilai oleh Cik Fadil sendiri bagi kedua-dua unit tersebutlah, maksudnya daripada HR tadi dan di BPA tadi. Dan soalan kedua, kita melalui fasa pandemik atau kita telah melalui COVID-19 ini dan segala-galanya berubah sekelip mata. Terutamanya dari sektor pendidikan tinggi lah, IPTA. Khususnya terkesan pada kita sendiri BPA. Cuma saya nak cuba tanyakan di sini mengenai peperiksaan. Apakah keberkesanan cara penggunaan secara alam maya ataupun online ini berkesan terhadap
pelajar-pelajar kita berbanding exam yang kita lakukan secara fizikal. Sebab kita tak nampak bagaimana pelajar-pelajar ini melalui proses peperiksaan akhir. Okey, cuba Encik Fadil kupaskan sedikit dan bincangkan. Terima kasih Encik Fadil. Okay, terima kasih kepada sahabat saya Encik Didi. Saya rasa patutnya tak payah webinar ni pun boleh tanya je kan. Tanya kat luar pun boleh. Oh, tapi nak tanya secara official Okey, tak apa. Kita jawab secara official juga. Okey, saya jawab soalan yang pertama Okey, soalan pertama. Okey, pertama kalinya saya nak mengucapkan alhamdulillah terima kasih kepada pihak pengurusan universiti kerana memberi orang kata kepercayaan trust kepada saya untuk pernah orang kata mengetuai di bahagian semua manusia dan juga bahagian pengurusan akademik pada waktu sekarang lah. Kalau saya tak bagi jawapan selamat, tapi saya nak bagi jawapan yang orang kata seikhlas yang boleh lah. Bagi saya kedua-dua bahagiannya amat penting dan kedua-dua bahagiannya kritikal. Sepanjang sebab saya dah pernah duduk ke dua-dua tempat tu 2 kali. Maksudnya macam contohnya Jabatan Pendaftar, di awal masa saya voting 1 saya duduk di sana, kemudian saya kedua masuk balik, dan sama juga dengan BPA. Sebelum ni pun saya pernah duduk kat di BPA sebagai ketua bahagian, dan sekarang saya pergi. Jadi apabila saya dah merasai 2 kali keluar masuk tu, saya memang bagi pandangan saya, ikhlas saya adalah kedua-dua bahagian tu memang adalah orang kata tempat yang semua tempat adalah orang kata mempunyai peranan dan juga contribution kepada Malaysia, tapi tempat ni orang kata adalah tempat-tempat yang kritikal lah, yang mana apabila adanya sebuah universiti itu akan adalah bahagian semua Malaysia dan juga bahagian pengurusan akademik. Yang membezakannya adalah satu bahagian menguruskan staff dan satu lagi menguruskan pelajar, dan function ni pun hampir lebih kurang. Kalau kata bahagian semua Malaysia, ada segi orang kata promosi, dari segi iklan, pengambilan pelajar, staff, lepas tu adanya temu duga. Apabila dah masuk, kita kena tengok dari segi servisnya sepanjang 20 ke 30 tahun perkhidmatannya. Dalam kita nak mengendalikan servisnya akan ada bermacam-macam perkara, kenaikan pangkat lah, cutinya lah. Semua itu adalah orang kata cabaran kritikal yang akan dihadapi oleh bahagian semua Malaysia, yang mana kita ni apabila kita orang kata berfikirlah manusia, apabila kita melibatkan kita deal dengan manusia, tak kisahlah manusia itu adalah pelajar ataupun pegawai ataupun staff, ia memang adalah satu yang perkara yang susah. Lebih senang kalau kita mengendalikan mesin yang mana dia ada SOP-nya, daripada kita mengendalikan yang orang yang kita masukkan sebagai manusia ni lah. Itu memang kritikal. Jadi bagi pandangan saya tak boleh nak bandingkan antara kedua-dua bahagian mana yang lebih important, tapi kedua-dua bahagiannya memang adalah kritikal, memainkan peranan yang penting. Kewujudan mereka memang perlu ada bahagian ini dan memainkan peranan yang penting lah untuk kebaikan kepada staff dan juga kepada pelajar. Okey, yang soalan kedua tu dari segi COVID lah, dari segi urusan kerja, exam Okey, memang apabila kita menghadapi COVID ni dah tempoh 2 tahun lebih, memang apabila benda ni berlaku, semua pihak termasuklah di peringkat fakulti, pusat dan juga bahagian pengurusan akademik, termasuklah pihak pengurusan universiti mencari apakah kaedah ataupun mekanisme yang terbaik dalam kita nak menangani masalah ni. Pada segi kita nak develop prosedur dan juga tata cara sebab sebelum ni exam tak pernah pun kita dengar daripada kita zaman kita belajar dulu sampailah sekarang, sehinggalah apabila berlakunya pandemik ini, exam dah dibuat secara online, yang mana apabila dia buat online ni, masa kita nak bangunkan tata cara dengan prosedur ni, kita dah ambil kira, kita dah buat risk, orang kata ni lah, risk punya assessment, yang mana kita melihat kepada apabila pelajar ni, kita tahu apabila kita buat face to face, pelajar ada di Dewan Peperiksaan pun masihnya berlaku orang kata penyelewengan, ada orang kata meniru apa semua tu kan, masih juga berlaku. Tapi dengan adanya orang kata cara baru, cabaran baru yang mana kita perlu buat secara online, bagaimana kita nak mengenai orang kata kita nak cater problem ni kan. So benda ni kita dah buat brainstorming, kita dah buat kajian, dan alhamdulillah lah memang mempunyai kesan, tapi saya percaya di peringkat fakulti dan juga pusat, termasuklah kita bahagian pengurusan akademik, kita cuba sedaya upaya dengan sehabis baik untuk memastikan orang kata integriti dari segi akademik, dari segi peperiksaan itu berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan kita sentiasa kita continuous improvement, kita memperbaiki. Setiap kali kita mengetahui adanya isu, kita akan cuba cari solution yang terbaik untuk kita nak menangi kepada masalah itu. Itu jawapan saya kepada saudara Didi lah. Terima kasih. Okey, jawab ya Cik Didi.
So kepada yang lain ada ke soalan lagi? Okey. Satu soalan daripada Cik Zul kita. Salam Encik Fadil, saya nak tanya berkenaan pengambilan pelajar antarabangsa. Bila boleh bertambah? Okey, Cik Zul mana ni? Cik Zul Cik Zul JPP. Oh, Cik Zul JPP. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pelajar international, dekat UPNM ni kita ada beberapa department lah yang menguruskan berkaitan dengan pelajar. Okey, yang pertama bahagian pengurusan akademik, kita menguruskan undergraduate pelajar iaitu asasi, diploma dan juga pelajar sarjana muda. Itu satu. Nombor dua, kita juga ada tempat yang menguruskan pelajar-pelajar yang yang mempunyai pengalaman kerja yang mana kita setarakan dengan APEL. Okey, yang itu di bawah Dr. Suraya tu, di bawah pusat APEL lah. Kita yang mana dia pun boleh meneruskan pengajian tapi meneruskan dengan menggunakan persetaraan yang itu akan adalah dia punya assessment dia. Dia mungkin tak ada qualification yang agak baik tapi dia menggunakan dia punya pengalaman kerja tu sebagai bidang kesetaraan dia. Itu nombor dua. Nombor tiga, kita ada juga di peringkat pejabat timbalan chancellor untuk pelajar yang international. Kita ada PPS, master dengan PhD. Yang ini terbuka lah kepada pelajar dalam dan juga luar. So kalau menjawab kepada soalan Cik Zul tadi, antara tempat yang perlu orang kata melihatlah atas saranan yang telah diberikan oleh Cik Zul tu adalah salah satunya adalah PPS sebab dia melihat kepada komponen pelajar master dengan PhD. Pelajar master dengan PhD ni dia selalunya open luas lah, sama ada pelajar international ataupun kepada pelajar dalaman. So mungkin something mungkin saya nak maklumkan pun kita akan ada retreat berkaitan dengan pengurusan nak buat pada masa terdekat ni. Mungkin pihak yang berwajib atau yang terbabit tu mungkin boleh melihat balik kepada saranan puan inilah Cik Zul lah, untuk kita melakukan ataupun kita nak tengok balik, brainstorming balik setakat mana kita nak cater pelajar international sekali. Betul lah, sebab kita sekarang ni dah UPNM pun dah lebih pada 15 tahun kan, kita punya anniversary kita. So mungkin pelajar international tu menjadi salah satu daripada perkara utama untuk kita lihat, untuk menjadikan, sebab kita universiti kita bajet pun tak cukup. Mungkin dengan adanya pelajar daripada international itu, kalau kita memberi luang menyebar luas daripada segi dia punya promotion, kita buat dasar dan polisi mungkin membantu pihak universiti lah untuk kita menambahkan jumlah bilangan pelajar international. Saya rasa memang universiti dah memikir ke arah tu, cuma mungkin perlu ada sedikit adjustment dan juga dasar dan juga peraturan supaya dengan habisnya COVID ni 2 tahun dah habis, mungkin kita boleh open market balik lah kepada pelajar international. Baik, Encik Fadil. Saya nampak ada yang mengangkat tangan kat sini. Siapa ni? Nurul Nakira? Cik Nurul Nakira, betul ke? Ke macam mana? Salah ke apa ni? Dia angkat tangan nak tepuk kot, tepuk. Bukan bukan tepuk Rasa macam bukan sekejap. Okey. Sekiranya tak ada apa-apa lagi soalan. Kalau ada pun pertanyaan ataupun ingin berkongsi pandangan, boleh direct terus lah dengan BPA lepas ni Encik Fadil dan juga tim BPA. Okey. Kepada semua yang masih lagi berada di Microsoft Team ni, saya jemput untuk sama-samalah yang mana ada webcam tu boleh bukakan webcam masing-masing untuk sesi yang terakhirnya, untuk kita bergambar bersama-sama dengan penceramah kita pada pagi ini. Terima kasih Encik Muhammad Fadil bin Zainul. Ramai, okey, Alhamdulillah. Walaupun besok kita semua tahu kita adalah dapat cuti public, masih lagi ada jugalah yang selalunya orang ambil cuti lah hari ni kan, ada yang ambil cuti tu, tapi tetap juga boleh tengok kita layari secara ni, sebab sekarang ni dah mudah, secara internet saja kita dah boleh ni dah. Baiklah, saya nampak semua. Mana lagi kalau yang boleh ada lagi, sekejap saya buka saya punya large gallery. Okey. Pentadbir-pentadbir kita pun ada yang memberi support semua. Terima kasih. Puan Zulika pun ada. Saya nampak. Doktor mana ni? Ustaz Yahya ada. Terima kasih. Puan Mazlin, Puan Amy. Okey ya. Untuk yang orang kuat BPA supposed to be kena ada semua dah. Betul tak Cik Fadil?
Eh, uh, Ah, saya tak mau acikkan Puan Sunai, tak ada. Kalau dia sibuk tak apa. Acik kan? Okey. Nanti kan video to be leader tu kan tak terpakai pula kan saya nanti. Itulah topik yang Cik Wadi ambil tu ada juga topik-topik yang saya ingatkan kita nak pakai tapi tak apa. Nanti kita boleh elaborate lagi untuk yang lain-lain nanti ya. Untuk selepas ni kita untuk yang sesi akan datang disebabkan tadi Cik Fahdi dah tanya, saya pun dah siapa yang dengar tadi dengarlah. Untuk yang nanti adalah Tuan Azlina. So kita tunggukanlah topik yang selepas pada 20 lebih saya rasa. Okey, semua thumbs up. Terima kasih Cik Sab pun ada walaupun sibuk sekarang. Saya bilang sampai 3 1, 2, 3. Sekejap. Lagi sekali. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih semua. Terima kasih yang terutama sekali kepada penceramah kita dan juga hadirat yang berada pada pagi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berilah inilah once sekali kita buat apa juga sesi perbincangan ataupun latihan. Sama-samalah mana yang boleh berkesempatan kita join lah untuk dengar, untuk sama-sama kita menambah ilmu mana yang ada tu kurang dan mana untuk kita ni lah sama-sama di UPNM ni. Saya harap macam Cik Fadi kata kita as pentadbir ni patut kita kena tahu apa juga ni, walaupun sebab kita tak tahu rotation kita nanti pun akan datang bergerak macam tu lah. Yang mana dah berkesempatan untuk bergerak ke satu-satu unit, sebenarnya itu bertuah ya. Dan pada yang belum lagi, tunggulah memang macam mana Cik Wahdi bagi tahu, memang itu adalah satu career path yang mana kita akan lalui juga nanti. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf kalau ada silap terkasar bahasa ya. Sama Cik Wahdi, samalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Wahdi. Perkasa jati diri, berilmu dan berbudi, bertekad curah bakti demi pertiwi. Kami menjunjung cinta, harapan nusa bangsa, berlapis beretika, pejuang negara. Atur langkah pimpinan, berbekal pengetahuan di dunia tanpa sempadan. Berazam pertahankan maruah kedaulatan, setia tiada batasan. Bukan jasa semata, kami membina minda agar negara kita kekal merdeka. Atur langkah pimpinan, berbekal pengetahuan di dunia tanpa sempat.